تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر بتمم بخير. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امين. Pertama, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapat sambung pengajian kita dalam membaca kitab Al-Iman wal Hayah, Iman dan Kehidupan, hasil karangan daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah taala. Semoga apa yang kita bincangkan selama ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam tajuk perbincangan kita iaitu Al-Iman wa Karamatul Insan. Bagaimana iman ini dan kaitannya dengan kemuliaan manusia. Kerana pada hari ini kita lihat dan bertepatan pada hari ini merupakan 27 Rejab. Kebanyakan ulama menyatakan bahawasanya hari ini merupakan hari peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Yang dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, yang kalau kita lihat dan juga kalau kita kaji dan kita soroti bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Al-Isra', iaitu perjalanan di bumi ketika itu, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan beberapa situasi. Antara situasi yang pertama yang dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, bahawasanya ada sekumpulan manusia yang menuai hasil tanaman. Dan hasil tanaman tersebut setelah dituai mendapat hasil yang baik dan sebagainya, lalu Allah Ta'ala tumbuhkan kembali hasil tersebut. Begitulah kerap kali berlaku. Lalu baginda Nabi SAW bertanya kepada Jibril AS, siapakah mereka itu dan kenapakah peristiwa ini berlaku? Maka Jibril menjawab bahawasanya itu adalah golongan mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika ada di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itulah hasil tuaian mereka ketika mana di dunia, yang sentiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kenikmatan terhadap diri mereka tanpa putus. Perkara kedua, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dalam peristiwa Isra', maka Nabi digambarkan pula dengan sekumpulan manusia. Yang manusia ketika itu ada dua golongan ataupun sekumpulan manusia yang dihidangkan dua jenis. Satu jenis daging yang mentah, yang busuk, dan satu lagi daging yang masak dan juga elok untuk dimakan. Tetapi ketika itu manusia memilih daging yang busuk tersebut. Lalu ditanya kepada Jibril AS, kenapakah mereka memilih ataupun kenapakah peristiwa ini berlaku yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam perjalanan Al-Isra' tersebut? Maka Jibril pun menjawab bahawasanya itulah gambaran manusia di atas muka bumi, di kalangan lelaki dan perempuan yang sudah berkahwin tetapi memilih jalan perzinaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghina mereka dengan Allah Ta'ala memberikan makanan yang busuk, sedangkan ada pilihan di depan matanya makanan yang elok. Perkara yang ketiga, Nabi SAW digambarkan ketika itu ialah bagaimana gambaran seorang perempuan yang sentiasa memotong lidahnya, dan lidahnya apabila dipotong panjang kembali. Maka itulah gambaran apabila ditanya kepada Jibril alaihissalam, ialah gambaran terhadap mereka-mereka di kalangan perempuan yang suka memfitnah. Begitu juga di kalangan lelaki yang memfitnah ketika mana di atas muka bumi. Maka itu antara gambaran-gambaran yang berlaku dalam peristiwa Al-Isra' sahaja, iaitu perjalanan daripada kota suci Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Maka perjalanan-perjalanan tersebut dan gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala
suatu peringatan dan juga iktibar kepada kita pada hari ini, khususnya dalam kita menyambut Isra' dan juga Mi'raj pada hari ini. Bahawasanya gambaran yang Allah Ta'ala berikan tersebut adalah gambaran yang akan berlaku dan telah berlaku pada hari ini. Bagaimana umat Islam pada hari ini yang Nabi SAW meriwayatkan melalui jalan yang dibawa oleh Abi Umamah Al-Bahili. Beliau menyatakan bahawasanya kaifa antum iza taghat nisa'ukum wa fasada syababukum wa taraktum jihadukum. Bagaimanakah kamu wahai para sahabat? Suatu hari nanti akan berlaku, kata Nabi, ketika itu perempuan sudah tidak ada maruah, taghat nisa'ukum, rosak binasa perempuan ketika itu. Wa fasada syababukum, dan ketika itu pemuda-pemuda rosak, dan dalam masa yang sama mereka meninggalkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah benda itu akan berlaku wahai Nabi? Maka Nabi jawab, "Na'am, wallazi nafsi biyadihi wa ashaddu minhu sayakun." Nabi kata, betul, benda ini akan berlaku, dan demi zatku sesungguhnya aku bersumpah bahawasanya suatu perkara yang lebih dahsyat akan berlaku pada suatu ketika nanti. Maka sebab itu pada hari ini apa yang kita nak kisahkan ialah masih di dalam tajuk mengenai iman dan juga kemuliaan manusia. Bahawasanya manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia ada peranan, yang dia ada tanggungjawab dalam kehidupan di atas muka bumi. Dan pada hari ini kita akan mengambil pandangan yang seterusnya, iaitu yang seterusnya, iaitu makanatu al-insan indal mala'il al-a'la, iaitu kedudukan manusia di sisi para malaikat. Seperti mana kita tahu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan tak kala mana dikatakan kepada para malaikat, inni khaliqun bashar, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita katakan kepada para malaikat bahawasanya akan dijadikan di kalangan makhluk suatu hari nanti ataupun di atas muka bumi ini, iaitu seorang khalifah. Lalu Allah Ta'ala menyatakan yang akan dijadikan khalifah ialah insan, iaitu manusia. Qalu, ketika itu mereka berkata, malaikat berkata kepada Allah Ta'ala, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah Ta'ala, adakah kamu nak jadikan manusia yang mana mereka ini yufsidu fiha, yang telah melakukan kerosakan di atas muka bumi? Ini penyaksian daripada para malaikat ketika mana Allah Subhanahu wa taala nak jadikan manusia sebagai khalifah. Penyaksian daripada malaikat menyatakan bahawa si manusia ni tabiat dia akan merosakkan muka bumi. Yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan dalam masa yang sama mereka menumpahkan darah. Yang ini berlaku pembunuhan. Lalu para malaikat berkata kepada Allah Ta'ala, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, wahai Allah Ta'ala, yang bertasbih mensucikan dirimu, yang menyebut namamu, wa nuqaddisu lak, yang mensucikan kepada kamu. Kenapa kamu tak jadikan kami para malaikat sebagai khalifah? Maka Allah Ta'ala mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tak tahu. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawasanya penyaksian daripada para malaikat bahawasanya manusia akan melaksanakan durjana di atas muka bumi. Tetapi Allah Ta'ala memberikan sesuatu kekuatan bahawasanya manusia ini ada iman, manusia ada akal, manusia ada wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Itulah yang akan menjadi panduan bagi mereka tidak melaksanakan kerosakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, kami telah mengajar akan Adam itu asma', nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ilmu. Summa 'aradahum 'ala al-malaikah, kemudian kami hamparkan kepada para malaikat, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah Ta'ala kata, khabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku apa yang telah aku mengajar kepada Adam tersebut. In kuntum shadiqin. Kalau kamu benar-benar di kalangan orang yang benar,
di kalangan para makhluk yang benar, maka khabarkan apa yang aku khabarkan kepada Nabi Adam. Lalu ketika itu malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau wahai Allah Taala, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, melainkan kalau Engkau yang mengajar kami. Maka malaikat tunduk dan juga patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bagaimana para malaikat meletakkan kehormatan terhadap manusia yang Allah Taala berikan suatu penghargaan menjadi seorang khalifah. Dan kerap kali saya ulang di dalam kuliah ini, kemuliaan yang disebutkan oleh Allah Taala walaqad karramna bani Adam tersebut akan dibilas kembali, akan ditentang kembali dan akan bertentangan dengan firman Allah Ta'ala yang seterusnya, bahawasanya Allah Ta'ala kata lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada hati tidak mahu memahami, ada telinga tidak mahu mendengar, ada mata tidak mahu melihat. Maka Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat tersebut, ulaika kal an'am bal hum adall, dan mereka itu bagaikan binatang ternakan, bahkan lebih teruk daripada binatang ternakan. Maka kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan, kemuliaan yang para malaikat telah berikan, penghormatan terhadap manusia di atas dasar keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, benda ini tertakluk dan juga bergantung apabila wahyu Allah Ta'ala dijadikan sebagai panduan, bukannya logik akan dijadikan sebagai keutamaan. Maka sebab itu kemuliaan tersebut jangan dibangga, tetapi perlu kita iktibar di mana kegunaan perkara tersebut. Kerana manusia telah diberikan suatu kedudukan yang penting dan mulia, maka kepada para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan tunduk hormat kepada Allah, tunduk hormat kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah Taala nyatakan dalam surah Al-Baqarah, dan tatkala mana telah kami perintahkan kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kepada Nabi Adam. Dan sujud ini dinyatakan para mufassir, bukannya sujud seperti mana kita sujud kepada Tuhan, tetapi sujud ialah sujud menandakan kehormatan dan juga penghormatan terhadap kemuliaan Nabi Adam. Bukannya sujud seperti mana kita sujud kepada Allah Ta'ala, tetapi sujud tersebut sebagai penghormatan semata-mata. Aba illa iblis aba wastakbar, tetapi iblis aba wastakbar, enggan dan takbur. Dalam kaedah bahasa Arab menyebutkan, bila menyebutkan aba, dia enggan saja. Contoh kita katakan bahawasanya hari ini seorang anak yang dia tidak mahu mengikut cakap ayahnya supaya diberikan ataupun pergi kedai. Mat, pergi kedai, belikan kerupuk. Dia enggan. Enggan tanpa ada satu penentangan, aba. Dia enggan saja. Tetapi iblis dengan keegoannya, aba wastakbar, dia enggan lalu takabur, yang kita akan riwayatkan menerusi surah Sad ayat 71. Allah Ta'ala akan menyatakan bagaimana keengganan dia dan juga keegoannya, sehingga kan menyatakan bahawasanya aku ini diciptakan daripada api dan dia cipta daripada tanah. Aku lebih mulia daripada tanah. Maka kita akan lihat sebentar nanti. Maka ketika itu bahawasanya sujud penghormatan tersebut hanyalah sebagai suatu ikram, kemuliaan terhadap bagaimana tanggungjawab yang Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi Adam, begitu juga dengan manusia. Tetapi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, perlu diingat, khalifah yang disebutkan oleh ulama sebagai iqamatul din wa siyasatud dunya bih, mendirikan agama dan juga mengurus tadbir dunia dengan agama, itu dinamakan sebagai khalifah. Maka Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala menyatakan apa? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Apa kata Allah Ta'ala? Ingat, tatkala mana kami menghamparkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung ganang, fa abaina an yahmilnaha, semuanya tak nak terima amanah, iaitu menjadi sebagai seorang khalifah. Maka Allah Ta'ala mengatakan ketika itu siapa yang ambil? Manusia. Maka Allah Ta'ala kata innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya mereka-mereka di kalangan manusia yang mengabaikan amanah sebagai seorang khalifah di atas muka bumi, kana zaluman jahula,
Mereka ini adalah merupakan seorang yang zalim, begitu juga yang jahil. Maka di sini perlu kita lihat bahawasanya penghormatan yang Allah Ta'ala berikan, sehingga kan Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, kepada manusia. Benda itu masih tergantung sekiranya manusia masih menggunakan amanah di tempatnya. Apabila amanah tersebut tidak digunakan pada tempatnya, maka wad'u syai'in fi ghairi mahallihi fahuwa zalim. Apabila diletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya, maka itu dinamakan sebagai zalim. Kopiah kita pakai pada hari ini, letak atas kepala, ambil cabut letak kat kepala lutut. Kepala juga Ustaz, tapi zalim. Kenapa? Kerana kopiah itu hanya di kepala di atas. Kepala lutut itu bukan untuk kopiah. Maka itu dinamakan sebagai zalim. Maka sebab itu Nabi kata, iza duyi'atil amanah fantaziru sa'ah. Bila amanah itu mula dicuaikan, bila amanah sudah diabaikan, bila amanah sudah tidak digunakan, tidak dilunaskan, fantaziru sa'ah, Nabi kata, tunggulah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala ketika menakdir kiamat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akibat daripada keengganan daripada iblis laknatullahi alaih ketika itu, maka Allah Ta'ala merakamkan di dalam surah As-Sad ayat 71 sehingga ayat 74. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin." Dan ingatlah ketika mana Tuhan berkata kepada para malaikat, "Inni khaliqun basyaran min tin." Sesungguhnya kami menjadikan manusia itu daripada tanah. "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin." Sesungguhnya dan ketika mana dia dibentuk oleh Allah Ta'ala dengan sempurna, dan Allah Ta'ala telah meniupkan rohnya, maka hendaklah kamu tunduk merendahkan diri kepadanya. Itu perintah Allah Ta'ala kepada para malaikat. Faqa'u lahu sajidin, maka kamu tunduklah hormat kepada mereka. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, Allah Ta'ala kata. Maka ketika itu seluruh para malaikat sujud patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah Allah Ta'ala terhadap untuk menghormat Nabi Adam AS. Maka Allah Ta'ala menyatakan pada ayat yang ke-74, illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Tetapi hanya iblis yang tidak mahu merendahkan diri, dia menyombongkan dan termasuk orang-orang yang engkar. Ini ketika itu bagaimana iblis laknatullahi alaih tidak mahu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu arahan untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam AS. Lalu apa kata iblis? Allah Ta'ala bertanya kepada iblis, qala ya iblis. Allah Ta'ala menyatakan, wahai iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apakah yang menyebabkan kau wahai iblis? Apakah yang menegah, apa yang menyebab dan menghalang engkau daripada sujud terhadap hamba ataupun makhluk yang telah aku ciptakan dengan zat aku sendiri? Astakbarta am kunta minal alim. Maka Allah Ta'ala buat persoalan kepada iblis. Adakah sebab engkau takbur ataupun engkau merasakan engkau paling tinggi? Ini persoalan Allah Ta'ala kepada iblis. Lalu iblis pun berkata, qala ana khairum minhu. Sesungguhnya aku lebih baik daripada manusia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kamu telah menciptakan aku daripada api dan kamu telah menciptakan manusia daripada tanah. Maka atas dasar penciptaan tersebut menyebabkan iblis laknatullah alaih ketika itu tidak mahu tunduk kepada Nabi Adam yang dikatakan hina dengan dicipta daripada tanah. Tetapi Syekh Qutb rahimahullah ta'ala, begitu juga Syekh Hawa menyatakan di dalam penafsiran mereka, sebenarnya bahawasanya tanah dengan api, tanah lebih hebat. Kenapa dikatakan hebat? Karena tanah ini sifatnya di dalam tabi'i. Tabi'i semesta, sifat tanah ini ialah sifat yang menyemai. Dengan tanah adanya pokok. Dengan tanah tersebut akan tumbuhnya buah-buahan. Tetapi api sifatnya membakar, yang mana memusnahkan. Maka para ulama mufassir menyatakan bahawasanya tanah lebih mulia daripada api. Maka tidak perlu dibangga ketika itu bahawasanya Adam diciptakan daripada tanah, iblis diciptakan daripada api. Tuan-tuan boleh rujuk dalam fi zilalil Quran, begitu juga dalam tafsir Al-Asas fi Tafsir yang dikarang oleh Syekh Hawa. Perkara yang seterusnya terhadap iblis laknatullah yang menderhakai perintah Tuhan untuk sujud dan hormat kepada Adam AS, disebabkan kedengkian dan juga kesombongannya,
Lalu Allah Ta'ala timpakan kepada iblis akan suatu hukuman, kutukan, terusir dari taman syurga yang penuh kesenangan dan kebahagiaan. Begitulah hukuman yang diterima oleh iblis di atas keengganan dia untuk sujud dan juga patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surah Sad ini Allah Ta'ala sambung lagi, qala fa'khudh minha fa innaka rajim. Allah Ta'ala kata kepada iblis, Tuhan berkata kepada iblis, keluarlah engkau dari sini kerana sesungguhnya engkau orang yang terusir. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan Allah Ta'ala menyatakan kepada iblis, dan sesungguhnya bahawasanya terhadap diri engkau kutukanku, laknatku akan kutimpakan kepada engkau sehinggalah hari pembalasan. Dan Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Nanti aku akan memenuhi neraka jahanam dengan engkau, yakni iblis akan dipenuhi dalam neraka jahanam dan seluruh orang-orang yang mengikuti engkau. Maka pengikut-pengikut iblis pula, mereka pula yang akan dimasukkan dalam api neraka jahanam. Maka ini merupakan satu janji daripada Allah Ta'ala kepada iblis. Tetapi tuan-tuan, iblis ni dengan keengganan dan juga kebongkakan, bahasa Melayu kita, dengan kehasadan, kedengkian dan kesombongan, maka dikatakan lagi dalam ayat lain, qala fa bima aghwaytani, kata iblis, bahawasanya aku akan menyesatkan umat Adam sehinggalah hari kiamat. Dan diminta pula kepada Allah Ta'ala bahawasanya jangan diseksa dan juga jangan ataupun Allah Ta'ala diminta oleh iblis supaya tunggu sehingga hari kiamat baru iblis nak diazab. Maka Allah Ta'ala kata, fa innaka muntazir, sesungguhnya kamu akan ditunggu. Maka iblis kata, aku akan tunggu dan juga aku akan menyesatkan anak Adam sehinggalah aku diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni tuan-tuan, orang kata nak buat jahat terus. Ini iblis laknatullah alaih. Bagaimana kesombongan dia menyebabkan dia minta kepada Allah Ta'ala, bukan minta keampunan, tetapi minta nak sesatkan manusia. Maka sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesesatan dan juga perjanjian yang telah dinyatakan oleh iblis laknatullah alaih, itulah yang menjadikan manusia pada hari ini sesat, menjadikan manusia pada hari ini hilang pertimbangan, sehingga kan hilang kehidupannya daripada konsep keimanan yang kita bahaskan daripada dulu lagi sampai sekarang. Kitab ini membahaskan mengenai kehidupan dan juga kaitannya dengan keimanan. Yang kita nyatakan bahawasanya setiap kehidupan kita ini ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh nyatakan saya kerja pada hari ini, saya kerja, saya mengajar, ini urusan rezeki dunia saya. Siapa kata begitu? Kerana sesungguhnya apa yang ada di dunia ini merupakan satu jabatan untuk kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai jabatan untuk akhirat. Maka dia ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan erti kata yang lain, dia ada kaitan dari segi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mendabik dada seperti mana iblis laknatullah alaih dengan mendabik dada bahawasanya dia lebih hebat, sedangkan dia juga diciptakan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mahu menciptakannya, maka Allah Ta'ala boleh juga melaksanakan perkara tersebut. Maka konklusi dan juga kesimpulannya pada hari ini tuan-tuan, bagaimana penghormatan Allah Ta'ala memberikan penghormatan kita di sisi para malaikat, sehingga kan dinyatakan dalam hadis bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya melalui para malaikat untuk merahmati mereka-mereka yang duduk di dalam majlis ilmu, sehingga kan para malaikat ketika itu akan mendoakan kesejahteraan terhadap penuntut ilmu. Begitu juga dikatakan bahawasanya binatang-binatang yang ada di lautan akan mendoakan kepada mereka-mereka yang menuntut ilmu dan sedang menuntut ilmu. Ini nak menunjukkan bahawasanya penghormatan terhadap kita sebagai makhluk Allah Ta'ala yang bernama Al-Insan, yang mana Al-Insan ini berasal daripada nasyah, yang selalu lupa. Bukan Melayu je mudah lupa, manusia ni memang mudah lupa. Bertepatan dengan perkataan Al-Insan yang Allah Ta'ala nyatakan, buat sikit kebaikan, lupa dah bahawasanya kejahatan yang dibuat itu merupakan menjadi penghapus kepada kebaikan dia. Maka manusia akan lupa. Maka apabila lupa, dia kena kembali kepada Allah Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, kata Allah Ta'ala. Dan bersegeralah kamu untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana keampunan tersebut Allah Ta'ala wa jannatin arduha as-samawati wal ard, yang akan disediakan kepada kamu ini satu syurga yang dihamparkan di atas langit dan juga bumi.
yang mana ianya hanya dapat kepada mereka-mereka yang dinamakan sebagai al-muttaqin, golongan-golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini ketika mana Sayyidina Ali mentakrifkan al-khaufu minal jalil yang pertama. Kamu kena takut kepada Allah Taala. Takut ini bukan macam kita takut dengan hantu, tuan-tuan. Tetapi takut yang dimaksudkan tunduk dan patuh kepada perintah Allah Taala. Yang kedua, dinamakan sebagai wal amalu bit tanzil. Kamu kena beramal dengan apa yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan juga hadis. Wal qana'atu bil qalil, dan kamu kena berasa cukup dengan apa yang ada. Jangan bersifat tamak seperti mana Nabi sebutkan dalam hadis bahawasanya kalau kana ibni adam wadiyani minal mal labatari salisan. Nabi kata bahawasanya anak Adam ini kalau diberikan 2 lembah emas, 2 lembah harta, labatari salisan. Mesti nak yang ketiga. Orang Melayu kata bagi betis nak paha. Itu berdasarkan hadis Nabi kata anak Adam ini bagi 2 harta emas, bagi harta, bagi kemewahan, dia nak yang ketiga juga. Sehingga Nabi kata hatta dufri, sehinggalah kamu masuk, sehinggalah mereka masuk dalam lubang kubur juga, mereka tetap akan tanya harta. Orang-orang jenis macam ni bila nak mati pun tanya, macam mana harta saya? Macam mana harta saya? Ini bagaimana Nabi nak gambarkan. Dan Sayyidina Ali mengatakan wal qana'atu bil qalil, itu merupakan sifat ketakwaan. Dan yang terakhir kata Sayyidina Ali wal qana'atu bil qalil, dan yang terakhir dikatakan bahawasanya wasti'dad liyaumir rahim. Kamu kena buat persediaan untuk bertemu dengan Allah Taala. Maka 4 perkara ini kalau ada, kata Sayyidina Ali, itulah dinamakan sebagai takwa. Bukannya takwa itu yang kita terjemahkan bahasa Melayu hanya sebagai takut kepada Allah Ta'ala. Hari ini ramai orang takut kepada Allah Ta'ala, tetapi takut dia tidak memberikan apa-apa penghormatan dan juga tunduknya terhadap pengamalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekian saja pada hari ini tuan-tuan, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وقيام بها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh majlis ini membaca tasbih kafar dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.